Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Isnin kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Soleha, tajuk yang ke-306 di wall FB Soleha Mat Taha. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya sharing ilmu pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, kita mulakan majlis ilmu kita pada petang Isnin ni dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hari ni tajuk live Soleha adalah berkaitan dengan apa akibat bila kita bisnes fokus pada urusan dunia je. Apa akibat dan kesannya yang kita akan dapat. Okey, tapi sebelum tu Soleha nak perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu, memandangkan follower Soleha pun dah mencecah lebih 3,800 follower. Okey, Alhamdulillah, memperkenalkan diri, nama diberi Soleha binti Mat Taha, berusia 31 tahun. Tahun ni Alhamdulillah telah memiliki 4 orang cahaya mata, 2 orang puteri dan juga 2 orang putera. Okey, Soleha merupakan grade leader bagi kawasan Keluang, Johor dalam bisnes FTR, formula tarik rezeki, buku rezeki kelas pertama. Okey, Soleha telah mempunyai lebih 400 orang ejen dan juga dropship di seluruh Malaysia, Alhamdulillah. Dan Soleha telah bersama dengan dakwah FTR ni dah masuk tahun yang kelima, Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni, apa akibat dan kesan kalau kita berbisnes, kita jauh daripada Allah, kita just fokus urusan dunia je, kita tak nak jaga akhirat kita, apakah kesan dia? Okey, Soleha nak share dengan anda beberapa akibat dan kesan bila kita buat bisnes ni, kita tak jadikan Allah bisnes partner kita. Okey, yang pertama, bila kita buat bisnes, pastikan kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Allah ni bisnes partner kita. Jadikan Allah ni bos kita, big boss kita. Di mana bila kita yakin rezeki ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada makhluk, bukan daripada slip gaji, bukan daripada sesiapa sahaja, tetapi rezeki kita Allah yang bagi. Lebih-lebih lagi kepada orang yang berniaga, kebergantungan dia, tawakal dia nak dapatkan rezeki setiap hari tu adalah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang berniaga tak ada slip gaji, tak ada kerja, tak ada nilaian tetap setiap bulan. Setiap bulan jumlahnya pasti berbeza dan setiap hari rezekinya juga ada yang kurang, ada yang lebih dan sangat-sangat berbeza. Tak sama dengan orang yang ada slip gaji tetap, di mana setiap bulan memang amount itu yang dia akan terima. So inilah kelebihan orang yang berniaga, dia punya tawakal sangat tinggi. Dia punya kebergantungan, sandaran dia, tempat dia bersandar 100% hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana orang bisnes ni, dia berbisnes hanya fokus kepada urusan dunia sahaja, so dia adalah orang yang rugi. Sebabnya barang siapa yang berbisnes hanya fokus urusan dunia, lalu meninggalkan akhirat dia, akan menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Allah nak tunaikan hajat dia? Macam mana Allah nak tunaikan doa dia? Tiba-tiba dia nak minta doa, ya Allah, aku teringin sangat nak pergi nak buat umrah dan haji. Tetapi bila mana kita hanya fokus urusan dunia kita, kita tak jaga akhirat kita, solat kita entah macam mana, puasa kita entah macam mana, sedekah zakat kita, kita seorang yang kedekut, haji bakhil, lalu bagaimana Allah nak makbulkan doa dan impian kita?
So kita, kalau kita nak berbisnes, pastikan kita berbisnes fokus urusan akhirat. Jangan terlampau fokus pada keduniaan. Sebab tu kalau Solehah cakap bagaimana usaha kita, kebergantungan kita, tawakal kita, Solehah bahagikan 80% kita fokus pada marketing langit dan 20% kita fokus pada marketing dunia. Sebagaimana copywriting, iklan kita, investment kita, macam mana kita iklan sana sini, medium apa yang kita gunakan, itulah adalah marketing dunia. Tetapi kalau marketing langit ni adalah diri kita, connection kita dengan Allah pun weak. Nak bisnes kita, kalau kita nak bisnes kita sentiasa maju, nak bisnes kita sentiasa cemerlang, kita kena fokus urusan akhirat. So kesannya adalah bila mana kita banyak fokus kepada keduniaan, bila kita banyak harta, kita merasa tak cukup. Kita ada 1 juta pun kita rasa tak cukup. Kita ada banyak rumah ke, ada banyak duit dekat bank pun kita rasa tak cukup. Sebab Allah dah tarik nikmat keberkatan tu. Sebab kita semakin jauh daripada Allah. Kita tak solat awal waktu, kita tak jaga solat kita. Solat kita hanya bagi sisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hidup kita semakin susah. Sebab tu hidup kita semakin sempit. Sebab kita tak jaga urusan akhirat kita. Tetapi kita hanya fikirkan keduniaan. Kita nak buat kerja Allah. Kita tinggalkan segala suruhan Allah. Dan kita semakin banyak lalai. Okey, tu adalah akibat dia. Dan seterusnya, selain itu, bila seseorang yang hanya berbisnes, dia fikir hanya untung semata-mata, dia fikir hanya nak dapat komisen semata-mata, dia fikir hanya untuk kepentingan diri dia, maka hati dia tak akan merasa tenang. Hati dia akan sentiasa gelisah, hati dia akan sentiasa merasa jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah. Nak beribadah pun tak sempat, nak berme time dengan Allah pun tak sempat, langsung tak merasai kemanisan beribadah. Hati dia gelisah, ada saja yang tak kena. Mengaji tidak, solat pun lambat, solat pun ala kadar sahaja. Sebab tu rezeki kita pun sempit, rezeki kita pun bocor. Allah bagi banyak rezeki tetapi banyak berlaku kebocoran. Sebabnya kita tak jaga hak Allah. Allah suruh kita berzakat, Allah suruh kita jaga berbakti kepada ibu bapa, kita abaikan. Lalu kita selangkah ke arah kebinasaan dan lalu hidup kita pun semakin merana, hidup kita pun semakin sempit, hidup kita pun semakin susah, hati gelisah, tak bahagia. Bergaduh suami isteri, marahkan anak tak tentu pasal. Itulah akibat dan kesan kalau kita tak jaga Allah, kalau kita tak berbisnes seperti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita semua, kalau kita nak berjaya dalam dakwah dan juga bisnes ni, kita kena pegang kepada sunnatullah. Kita pegang kepada perintah Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Lalu bila mana kita fokus urusan akhirat kita, bisnes kita sangat cemerlang. Cuba pandang pada sudut positif di mana kita jadikan Ustaz Abid Liu sebagai contoh kita dekat dunia ni, di mana Ustaz sangat-sangat menginspirasikan ramai orang. Tak berkira langsung, sentiasa memberikan tenaga, wang ringgit serta khidmat dia untuk berbakti kepada masyarakat. Inilah contoh sebaik-baik pendakwah, contoh sebaik-baik jutawan yang sangat memandang golongan susah lalu dia bantu segera dan bantu juga untuk membetulkan hidup mereka, di mana bagi makanan, bagi sedekah, bagi tempat tinggal dan juga bagi perlindungan kepada seluruh ahli keluarganya. So kalau kita fokus urusan akhirat kita, insya-Allah pertolongan Allah tu akan sampai bila-bila masa saja. Contohlah kalau kita rasa macam ada emergency yang kita perlukan duit segera, yang kita perlukan pertolongan Allah segera, Allah akan bantu. Sebabnya kita jaga Allah. Kita berbisnes pun kita meletakkan Allah nombor 1. Kita jaga niat kita. Setiap pagi kita reset niat kita. Ya Allah, sahaja aku bekerja, berdakwah, berniaga kerana-Mu ya Allah. So bila kita niat lillahi ta'ala, kita jaga Allah betul-betul dalam hati kita, kita pegang Allah betul-betul dalam hati kita, maka bisnes kita pun akan menjadi bisnes yang barakah. Bisnes yang sentiasa diredai oleh Allah dan kita dapat untung dunia akhirat. Dua-dua kita dapat.
Tetapi kalau kita just fokus kepada urusan dunia, kita hanya dapat dunia je lah. Kita dapat penat lelah, kita dapat susah payah, kita tak rasa nikmat hidup tu. Tetapi bila kita berpegang kepada ilmu akhirat, kita berpegang kepada urusan akhirat, insya-Allah urusan perniagaan kita sangat lancar. Kita ada lagi masa untuk ber-me time dengan Allah. Kita ada lagi untuk nikmat merasa halawatul iman, kemanisan beriman, kemanisan beribadah. Macam mana kita solat, kita rasa nikmatnya, rasa menadah tangan tu, rasa dapat meminta bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenar-benar hamba yang bertakwa. Bila mana dia meletakkan Allah dalam urusan bisnes dia pun dia banyak bersedekah, dia banyak berinfak harta ke jalan Allah, lalu Allah ganda-gandakan lagi rezeki dia. The more you give, the more you get. So fahami konsep bagaimana kita berniaga. Berniagalah dengan Allah. Berniagalah produk yang patuh syariah. Berniagalah produk yang sentiasa memberi manfaat kepada ummah. Di mana kita nak berniaga ni, jangan kita pandang kepada keuntungan semata-mata, tetapi pandanglah kepada apa manfaat yang kita boleh berikan kepada pelanggan kita. Apakah nilai dan value yang kita boleh selesaikan masalah pelanggan kita. Sebagai contoh, buku FTR. Apakah FTR mampu untuk membantu orang dekat luar sana untuk turn back to Allah dengan membetulkan amalan kita, dengan menjadikan diri kita istiqamah, dengan membetulkan aurat kita, dengan membetulkan hubungan kita dengan keramat hidup. Sebagaimana kita tahu, kalau kita nak rezeki kita lancar, nak rezeki kita berkat, kita kena align. Kita kena cipta hubungan mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita jaga restu keramat hidup kita, iaitu ibu bapa kita dan juga suami ataupun isteri kita. Jaga, sebab mereka lah penyebab kepada rezeki kita masuk melimpah ruah. Dan juga anak kita jangan kita abaikan, sebab bila mana kita melukakan serta menyakiti hati anak-anak kita, akan menyebabkan rezeki kita juga bocor. Dan kalau kita sengaja marah anak-anak kita tak tentu pasal, itu juga menyebabkan rezeki kita bocor. Sebab kita tak dapat kawal emosi kita, kita tak dapat nak seimbangkan bagaimana nak bahagikan masa antara bisnes dan juga family. Okey, antara kesan lain apabila kita hanya fokus urusan dunia, kita akan merasa penat lelah tanpa raih pahala. Ialah Allah suruh kita berniaga. Berniaga ni adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pada zaman dahulu melakukan perniagaan dan juga berdagang. So, bila mana kita ikut apa yang Rasulullah dah pernah buat pada zaman dahulu, kita akan dapat pahala. Tetapi bila kita banyak merungut, kita banyak marah-marah, kita banyak melepaskan tension kita kepada orang lain, lalu kita hanya mengejar keduniaan, lalu Allah berikan kita penat yang teramat sangat, tetapi pahala kita tak dapat. Pahala yang kita cuba gendong tu berguguran. Kita jadi orang yang muflis di hari akhirat. Sebab pahala daripada solat kita, puasa kita, sedekah kita adalah habis sia-sia bila mana kita fokus urusan akhirat. Kita hanya dapat penat lelah je. Kita lepaskan kemarahan kepada staf-staf, kita lepaskan kemarahan kepada anak-anak, kita tak jalankan tanggungjawab yang sebaiknya kepada ahli keluarga kita, tak layan suami kita sebaiknya, makan, minum, pakai mereka macam mana, sebab kita fokus pada bisnes semata-mata. Kita tak serahkan urusan kita. Allahu ya bari, uruskan perniagaan kita berjalan dengan sangat lancar dan cemerlang. Dan lalu kita hanya dapat penat je. Hanya dapat penat lelah. Tetapi pahala kita habis begitu sahaja sebab kita penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, sebab kita banyak merungut-rungut, kita banyak komplain, kita menjadi seorang yang tak bersyukur. Sebabnya kita dah mula marah-marah, kita dah mula menyalahkan takdir atas kepenatan yang kita alami, tetapi hasilnya tak membawa apa-apa kepada kita. So, dan yang seterusnya, apakah kesan dan impak bila mana kita hanya berbisnes, kita fokus urusan dunia je. Kita tinggalkan akhirat kita, lalu menyebabkan rezeki kita bocor dan tersekat. Masa kita tak berkat, masa kita 24 jam Allah bagi sama, tak berkat sebab apa? Kita tak mengaji, kita tak selawat, kita tak zikir. Yang kita tahu, kita nak cari duit setiap hari tanpa memegang kepada tali Allah. Iaitu Allah suruh kita jaga agama Allah. Allah suruh kita istiqamah dalam amalan. Di mana zikir kita, mana selawat kita setiap hari, mana kita
waktu kita solat adakah tepat waktu atau di hujung-hujung waktu, lalu menyebabkan masa kita tak berkat, kita tak ada me time dengan Allah, masa kita tu berlalu begitu sahaja, kita menjadi seorang yang lalai dan semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana Allah nak tolong kita dekat hari akhirat kelak? Sebab tiada bekalan dan saham akhirat yang kita kumpul di dunia ini, tetapi kita hanya fokus urusan dunia. Urusan akhirat kita habis kebocoran. So kita nak berbisnes, pastikan kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Allah business partner kita, jangan tinggalkan akhirat. Sebab kalau kita tinggalkan akhirat, hidup kita akan binasa, hidup kita akan hancur, hidup kita akan kucar kacir, dan kita menjadi seorang yang derita hatinya, di mana kita dapat rezeki tetapi rezekinya tak berkait. Kita dapat rezeki banyak tapi kita rasa tak cukup. Kita rasa rezeki kita ni sangat banyak kebocoran sebab kita tak jaga hak Allah. Allah suruh kita beribadah, Allah suruh kita jaga amalan kita, tetapi kita abaikan. So kita selangkah ke arah kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat Allah murka dan marah kepada kita, tetapi jagalah amalan kita, jagalah ibadah kita, lakukan yang terbaik kerana Allah Ta'ala. Sebabnya Allah maha menilai segala usaha kita. Kita buat solat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, kita buat baik dengan ibu bapa kita, kita buat baik dengan suami dan anak-anak. Itulah kebajiran rezeki mula datang dalam kehidupan kita. So jangan abaikan. Jaga urusan akhirat kita kalau kita nak berbisnes. So inilah rahsia sebagaimana Soleha berjaya dalam bisnes FTR ni boleh capai 5 hingga 6 angka sebulan, adalah kerana bila kita jaga apa yang Allah suruh kita buat, kita buat. Apa yang Allah suruh kita tinggalkan, kita tak buat, insya-Allah. Okey. Semoga anda semua juga boleh berjaya dan juga menjadi seorang yang kaya hati, kaya jiwa dan kaya akhlaknya, insya-Allah. Kita nak berbisnes, pastikan berbisnes dengan cara yang betul. Jangan abaikan hak Allah, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.